Okey, kita punya bab 9 ni kita ada 9 subtopik lah. Kita ada derivative of function, kemudian rule of differentiation, kemudian differentiation of exponential, jumpa lagi exponent, log and trigo, kemudian seterusnya implicit differentiation. Yang terakhir adalah parametric differentiation. So kita akan lihat bagaimana kita nak differentiate semua function yang disebutkan tadi lah. Okey, yang pertama, kalau kita tengok nota kamu tu, muka surat 130 tu, mula-mula kita akan differentiate dengan menggunakan formula asal dia. Sebenarnya kalau kita nak dapatkan differentiation, differentiation kita formula asalnya mesti menggunakan limit. Formula asal dia. So kalau kita jumpa soalan by using the first principle, itu maksud dia kita differentiate dengan menggunakan formula ni lah. Yang pertama kita gunakan formula limit h approaches to 0. Yang ini kita akan gunakan kalau soalan kata find the derivative of function by using the first principle. Maka mesti gunakan formula yang ni. Ataupun kita akan menggunakan formula yang di bawah. Nanti kita akan tengok contoh dia. Okey, kemudian kita tengok dulu apa maksud differentiation ni. Differentiation ni dia ada dua simbol. Kalau kita perasan masa kita belajar di sekolah, jadi dua simbol bergantung kepada soalan. Kalau soalan katakan given y equals to x squared plus 3x. So kalau kita dapatkan find the derivative of y, maka simbol dia adalah dy over dx. Tetapi kalau katakan soalan given fx equals to x squared plus 3x, maka kalau katakan soalan find the derivative of function, maka kita akan gunakan simbol f prime. So untuk peringkat sekarang ni kena hati-hati dengan bentuk soalan lah. Cara penulisan dia. Tengok soalan tu function ni diberi y ke ataupun diberi fx. Okey. Kemudian maksud derivatif ni, maksud dia sama dengan maksud gradient. Sama dengan maksud gradient. Tujuan dia, kenapa kita kena belajar dy dx ni? Kalau kita belajar linear equation, katakan y equals to 3x plus 5 contoh. Kalau kita belajar straight line, ini kita boleh compare kan y equals to mx plus c. So kalau kita ingat balik, sebenarnya gradient tu sama dengan 3. Ini kalau kita belajar straight line. Gradient tu sama dengan 3. Tapi kalau kita buat cara lain, cara yang kedua, kita boleh gunakan kaedah derivatif. Kita akan differentiate y respect to x. Maka kalau kita buat dy dx, so kalau kita ingat balik cara kita nak differentiate, so kalau kita dapat yang ni, maka kita akan dapat 3. Itu yang dikatakan gradient ni dia sama dengan dy dx. Dia sama. Cuma kelebihan yang kedua ni, kalau kita gunakan dy dx, kita boleh jawab untuk semua function. Sama ada function dia y sama dengan x squared, y sama dengan x cube. Semua function, kita boleh cari dia punya gradient dia dengan cara dy dx. Tetapi kalau kita belajar di sekolah, kita hanya mampu untuk cari gradient untuk straight line je. Straight line je. Itu yang kita, masa di sekolah kita berhenti kat sini je. Tapi untuk sekarang ni, kita nak kalau boleh semua function kita boleh cari gradient dia dengan cara dy dx. Okey tak? Faham tak ini? Boleh ke? Faham, sir. So yang pertama tadi kita tekankan bagaimana cara kita nak tulis differentiation. Kalau y kita guna dy dx, kalau soalan tu fx kita gunakan f prime x. Kemudian apa maksud dy dx ni? Maksud dia sama maksud dengan gradient. Contoh dia masa kita belajar di sekolah, kalau straight line, kalau y sama dengan 3x tambah 5, nak dapatkan gradient kita comparekan dengan y equals to mx plus c. Maksud dia, coefficient of x ni adalah gradient. Itu cara yang pertama. Tapi cara yang pertama ni dia terhad kepada straight line je.
Kemudian kita kembangkan lagi, kita boleh dapatkan semua function, kita boleh dapatkan gradient dia dengan cara dapatkan dy dx. Okey, kita tengok yang lain. Yang lain ni kamu bacalah. Okey. Jadi kena hati-hati, katakan soalan find the derivative of y by using the first principle. Maksudnya kita tak boleh differentiate terus. Pastikan mesti guna limit h approaches to 0 dengan formula ni. Okey. Dia nak differentiate tapi dia ada syarat by using the first principle. Maksudnya kita jangan dapat function ni terus kita differentiate, tak boleh, mesti gunakan formula. Kalau sebut je first principle, so kita gunakan formula f prime x equals to limit h approaches 0 fx plus h subtract to fx divided by h. So mesti guna formula ni. Kalau tak guna formula ni, walaupun jawapan dia betul, maka markah dia kosong. Okey, so cara nak gunakan formula ni, katakan saya nak jawab soalan yang pertama ni. Kita dapatkan dulu dia punya fx plus h. Kita dapatkan ni dulu. So kita akan dapat x plus h squared plus 1. So kita gunakan function ni, gantikan x tu dengan x tambah h. Kemudian kalau kita expand ni, kita akan dapat x squared plus 2xh. Okay, kemudian plus, plus, mana kita punya, mouse saya sudah hilang. Okay, ada balik. Kemudian kita akan dapat plus h squared plus 1. Okay, kemudian kita perlukan fx. So salin balik fx. Ini soalan lah, fx ni adalah x squared plus 1. Kemudian bila kita dapatkan first derivative by using the first principle. So kita mesti gunakan limit h approaches to 0. Kemudian fx. So kita ambil lah ni. Ambil function ni, tolak yang di bawah. So x squared plus 2xh plus h squared plus 1. Kemudian subtract to fx yang ni. X kuasa 2 tambah 1. Ini formula yang pertama ni, yang atas ni. Kemudian all divided by h. Okey, nanti kita akan nampak lah. X squared ni akan hilang. Kemudian plus 1, subtract to 1 habis. Maka yang tinggal adalah yang ni. Yang tinggal yang ni. So kita boleh tulis, saya sambung di atas ni. So f prime h ataupun f prime x equals to limit h approaches to 0. Function yang baru yang ni, yang tinggal ni. Tapi kalau saya factorize h, so kita dapat 2x plus h. Okay, divided by h. Kemudian yang h ni kita boleh cancel. Okay, daripada yang tinggal ni, saya factorize h. So h ni boleh cancel, lepas tu kita masukkan nilai h tu. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 2x. Okay. Jadi kalau kita differentiate terus pun, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, setakat ni ada masalah? Ada soalan? Tak ada, sir. Okey tak? Boleh? So hati-hati bila soalan kata differentiate tapi by using the first principle mesti guna limit. Okey? Tak boleh jawab terus differentiate dapat jawapan 2x. Salah. Kaedah tu salah. Jawapan betul. Okey, kita tengok yang lain. Okey, kita tengok soalan, katakan soalan B lah. Okey. So macam tu yang tadi sebut tadi. Kemudian soalan B. Soalan B sama juga. Given fx equals to 1 over h. Jadi soalan kata find the derivative ataupun differentiate. So simbol dia adalah f prime sebab soalan tu adalah f. Kalau soalan tu y, maka guna dy dx. So mesti gunakan formula yang ni. Kemudian kita dapatkan dulu function yang pertama. Okay, function yang pertama 1 over x plus h. Ini function yang pertama. Kemudian function yang asal 1 over x. Okay, nanti kita akan tolak je. Jadi kalau kita nak gunakan formula, ambil yang atas, tolak bawah. Okay. Yang h ni adalah
Kalau nak ikutkan H ni kita tak boleh keluar. So jangan buat cara ni. Ni tak boleh. Okay. H ni kena kekalkan di dalam. Sebab bila kita guna limit H approaches to 0, yang H ni mesti berada dalam limit. So penulisan ni salah. Ni tak boleh ni. Okay, sepatutnya kamu akan tulis f prime x equals to limit. Ikut je formula asal ni. Kekalkan formula ni. H approaches to 0. Kemudian saya ganti 1 over x plus H subtract to 1 over x. Kemudian all divided by H. Ikut je formula ni. So jangan guna cara ini, salah ni. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Limit H approaches 0. Kalau saya nak tulis 1 over H kat sini pun boleh. Kalau katakan saya keluarkan ni. Tapi jangan keluar sampai terkeluar macam ni. Kalau yang ni salah. Ini jangan tulis ni. Kemudian kita samakan denominator ni. Kita akan ambil x plus H multiply by x. Kemudian cross multiply. So x minus H. Yang ini, kalau kita tengok mana yang kita boleh cancel, ini habis. Okey. Kemudian yang ini yang ni. Negative H saya boleh cancel dengan di bawah. Kan? Itu yang dapat negatif tu. Boleh? Negative H saya boleh cancel dengan yang ni. Itu yang dapat negatif 1. Ni kalau saya cancel dengan yang ni dapat negatif 1. Maka kalau kita nak tulis balik, limit H approaches 0, negative 1 over x plus H. Bila dah selesai, kita gantikan H ni dengan 0. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 1 over x squared. So yang ni jangan buat, ini salah, ni tak boleh. Okey, jawapan betul lah. Okey, jadi jangan kita keluarkan 1 over H ni sampai terkeluar daripada limit. Dia kena boleh keluar tapi jangan terkeluar daripada limit. So kita letak di depan limit. Okey, sama je kita akan gunakan formula. Kita terpaksa guna formula sebab soalan dah dinyatakan by using first principle. Saya tulis balik formula ni. Kemudian square root of, ini bukan. Saya tulis formula asal dia. Fx plus H minus Fx divided by H. Okay. So ingat penulisan yang ni seloknya ini jangan letak kat sini, letak di sebelah sini. Okay, letak 1 over H kat sini. Okay, so yang ini kita akan dapat ni lah. Ini. Ya, okay. Kita dapat ni. Ini X plus H, yang ini adalah Fx. Ini yang asal. Kemudian disebabkan kita nampak kita punya function kita ni ada square root, jadi kita darabkan dengan conjugate. Jadi kalau kita tengok yang tengah ni tolak, so kita akan ambil plus. Maksud dia kita darab dengan conjugate. Ini maksud dia, saya darabkan dengan conjugate. So X plus H plus 1, ini akan jadi tambah X plus 1 divided by yang sama. X plus H plus 1, kemudian tambah dengan square root of X plus 1. Okey. So selesaikan. Yang di atas ni tak payah expand. Kita ambil yang first term ni squared, hilang square root. Subtract to second term squared, hilang square root. Okey. Yang di bawah ni kita akan ambil H. Okey. So yang ni lah. Ni. Yang dua ni letak bawah. Kemudian kita permudahkan, so jangan lupa ini jangan tulis kat sini, dia mesti letak 1 per H kat sebelah ni. So betul kan ni pergi ke sini. Okey, kita tengok mana yang boleh cancel, kita cancel. So yang pertama X tolak X habis. 1 subtract to 1 habis. Yang tinggal H. H ni kita boleh cancel. Ni kita boleh cancel H yang di sini dengan H yang di bawah ni. Okay, maka yang tinggal tu adalah 1 over semua ni. Ni habis. Maksudnya, bila kita cancel nanti, kita akan dapat di atas tu 1.
Yang di bawah ni dah tak ada H. Bila dah siap, masukkan nilai H tu sama dengan 0. So kita akan dapat 2 kali. Okay. Ini 1 over square root of x plus 1. Kemudian kita tambah lagi square root of x plus 1. Maksudnya kita ada 2 kali bentuk ni lah. So inilah jawapan dia. Okay. Jadi kalau soalan tu ada square root, kita darabkan dengan conjugate. Okay, ada soalan setakat ni? Sir, Okay. Ya. conjugate tu Ya, ada soalan. Ni conjugate ni. nak darab ulang balik boleh Sir? Okey. Jadi kalau kita dah, yang pertama kita ganti ikut formula, dah selesai. Tapi bila kita nak solve, bila nampak square root, dia tak boleh biarkan macam ni sebab kita kena pastikan H ni kita boleh cancel. Kalau kita tak cancel, maka kita tak akan dapat jawapan. Setiap per zero tak ada jawapan. Jadi kita kena usahakan supaya H ni akan hilang. Okay? Jadi kalau kita kekalkan ni, tak boleh cancel H ni. Jadi apa yang kita buat, nampak je square root multiply by conjugate. Ikut dia punya square root ni. Ini sebutan pertama, tolak sebutan yang kedua. Maka conjugate dia adalah sebutan yang pertama tambah sebutan yang kedua. Tapi pastikan perkan dengan yang sama. Supaya kita tak mengubah soalan. Okey, kemudian untuk yang di atas, kita tak payah detail sangat, kita expand. Sebab kita boleh gunakan, bila conjugate, kita boleh gunakan terus first term squared, subtract second term squared. Maksudnya kita ambil ni kuasa 2, hilanglah dia punya square root. So dapat yang ni. Dapat yang ni. Sama juga ni. Ini kalau kita gunakan kuasa 2, so dapatlah tolak x tambah 1. Hilang square root. Yang denominator ni kita akan ambil H multiply by yang ni. So yang di bawah tu tak berubah. Cuma dia ada H kat sebelah ni. Kemudian kita simplify, cancel atas bawah. X habis, 1 pun habis. H ada sebenarnya, tapi kita perkan dengan yang ni, kita boleh cancel. Ni salah ni, sepatutnya 1 over H. So cancel lah. Ni dengan ni. So yang tinggal adalah yang ni. Bila dah siap semua, baru kita masukkan nilai H. H sama dengan 0. Okay, ni nanti kamu tengoklah. Kalau macam ni dia panjang sikit. Ini nanti kamu tengok video ni. Okay, macam tu. Jawapan dia. Okey, kita nak tengok yang lain. Contoh lain contoh yang kedua. Kita ada beri function given if fx equals to 4x plus 2x squared. Find fx. Sebenarnya find f prime. Okey, ni sebenarnya salah ni. Ini salah nombor apa? Sebenarnya dia ada prime kat sini. Kamu betul kan? Dalam kamu punya nota ada sini. Find f prime x from first principle. From first principle. So kita carilah macam biasa tadi. Sama cara macam tadi. Okay, sama. Kita akan gunakan formula f prime x equals to limit h approaches 0 fx. Ini sama, kita gunakan formula yang tadi. Kita gunakan formula ni sebab soalan sebut first principle. So kita gantilah. Ni ganti, dapatlah yang panjang ni. Ni yang pertama. Kemudian ini adalah fx. So selesaikan, expand, cancel. Pastikan h ni boleh cancel. So dapat macam ni. So gantikan h dengan 0. So kita akan dapat 4 tambah 4x. Okay, nanti kamu cek lah. Okay, saya teruskan. Okay, kemudian soalan hence. Maksudnya apa yang kita dapat ni kita gantilah. Ganti dengan 2. Jadi ini sama macam di sekolah ni. Diganti macam biasa. Okay. So kita dah ada function f prime ni. Bila f prime 2 ni gantikan x tu dengan 2. Bila f prime negatif 2 gantikan x tu dengan negatif 2. Kita ada satu lagi formula. Ini dipanggil first principle juga. Tetapi the derivative of the function fx at x equals to a. Maksud dia, dia fokuskan kepada satu titik. Yang tadi general. Okay, kalau difokuskan pada satu titik, maka kita gunakan formula yang ni. Tak boleh guna formula yang tadi. Yang tadi untuk
Semua nilai X. Sekarang kita fokuskan pada satu je. Yang tahu berapa nilai gradient dia. So kita gunakan limit X approaches. Maksudnya bila pada titik, kita fokuskan kepada titik. Kita tak fokuskan kepada H approaches to 0. Kita fokuskan kepada titik. So formula dia ni. Ni dalam exam ada ni. Okay, kita tengok contoh. Nanti soalan, if f prime x exists, function fx differentiable at x equals to a. Jadi kita ingat balik, kalau kita nak bincang f prime x exists, satu nilai exists. Kalau kita bincang limit, kita kena lihat limit kiri, maksudnya limit x approaches a kiri, dia sama dengan limit x approaches to a kanan. Baru kita boleh bincang exist. So ingat balik. F prime x, kalau kita jumpa exist, maksud dia kita kena ambil limit x approaches to a from the left, maksud dia fx minus fa. Saya gunakan formula ni sebab dia fokuskan pada satu titik. Formula yang saya tunjukkan tadi. Okay, ni satu. Kemudian kita kena ambil limit x approaches a from the right. Gunakan formula yang sama, fx tolak fa divided by x minus a. Okay. Kalau kita berjaya tunjukkan limit a kiri dengan kanan sama, maka kita boleh buat kesimpulan, therefore, kan kita boleh buat kesimpulan, therefore, fx is differentiable. Ni kadang-kadang soalan akan tanya, dia suruh tunjukkan. Able at, maksudnya kita boleh differentiate pada x sama dengan a. Kadang-kadang soalan suruh tunjukkan. Jadi kita tunjukkan dengan cara limit kiri sama dengan limit kanan dengan menggunakan first principle. If a function is differentiable at a point, then the function is also continuous at that point. So macam ni lah. Maksud dia kalau kita function tu boleh beza. Kalau satu function tu kita boleh differentiate dengan cara tengok limit kiri dengan kanan sama tak? Itu maksud dia boleh beza, differentiable. Maka kita boleh buat kesimpulan dia continuous at that point. Maksud dia yang pertama, kalau differentiate maksud dia ini adalah continuous. Ini pun sama. Kalau kita boleh differentiate. Maksud dia kalau kita berjaya tunjukkan limit kiri dengan kanan sama. Nilai y dia hampir sama. Okay, maka kita boleh kesimpulan yang pertama, function is differentiable at a point. Inilah. Maksud dia kita boleh kaitkan dengan kalau nak bincang continuous, dia adalah continuous at that point. Maknanya dia perbincangan dia dua lah. Kalau function tu differentiable, maka kita boleh buat kesimpulan continuous. Sama juga macam ni. Ini kalau saya ambil limit kiri, limit kanan. Sama. Bila sama, kita boleh bincang, kita boleh katakan also continuous. Itu kalau kita nak kaitkan dengan continuous. Okey, contoh yang ketiga. Show that kita beri satu function cube root is continuous but not differentiable at x equals to 1. Okey, ni maksud dia kita nak tunjukkan adakah function kita ni continuous. Okey, continuous. So kita tengoklah. Kalau nak bincang continuous, kita mesti tengok dulu differentiable ataupun tidak. Dengan cara tengok limit kiri. Ini limit kiri. So limit kiri, ni kanan kiri. Sama nilai dia. Sama kan? Bila sama equals to f1, sama. Maka fx is continuous at x equals to 1. So ingat balik kalau kita nak show fx is continuous. Kita ingat balik. Yang pertama kita kena tengok f1
0. Ini maksud dia define. Ini tengok balik kita belajar bab yang sebelum ni. Yang pertama tunjukkan dia define. Kemudian tunjukkan adakah limit kiri sama dengan limit kanan. Sama dengan limit kanan. Macam ni lah. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Limit kiri sama limit kanan. Kalau sama, okey. Kemudian yang ketiga, tengok balik. Adakah jawapan yang pertama ni sama dengan jawapan yang kedua? Ini sama yang kita dah belajar, continuity. Okay, ni yang ketiga. Bila tiga-tiga syarat lepas, maka dia continuous lah. Itu yang pertama. Okay, ini ulang balik bab limit. Okey tak ni? Ni ada masalah ke? Ini kita nak jawab soalan yang pertama ni. Okey ke? Kita gunakan syarat, bila nak bincang continuous, kita bincang 1, 2, 3. Okey tak? Okey, sir. Boleh ke tak boleh? Okey. Kemudian kalau kita nak bincang differentiable, kita mesti gunakan ni, kalau nak bincang differentiable ni, kita mesti bincang limit dengan menggunakan formula first principle. Kita kena kira limit satu kiri sama tak dengan limit satu kanan. Dengan menggunakan formula first principle. Dengan menggunakan formula ni, f prime x a equals to limit x approaches a. Dengan menggunakan formula ni, f a divided by x minus a. Okay, differentiable mesti gunakan ni. So kira kiri dan kanan. Okay, kita tengok. Yes. So saya kena kira kiri. Ini dia mulakan kanan dulu. Kanan, kiri. Tapi formula kanan kiri ni kita mesti gunakan first principle. Okay, jangan kita differentiate terus. Mesti guna formula tadi yang saya tulis tadi. Mesti guna limit x approaches a. Ni, mesti guna formula ni. So ingat bila kita nak tunjukkan differentiable, mesti guna formula ni. Tengok kiri, ini adalah function yang asal, gantikan dengan f1. So kemudian kalau kita masukkan nilai 1, kita kena dapat 1 over 0. 1 over 0, 1/0 ni dia mesti infinity. Cuma kita kena pasti positif ke negatif. Jadi kita ambil lah. Katakan saya ambil 1.1. Ganti kat bawah ni je. Tengok nilai dia positif ke negatif. So kita akan dapat 0 positif. Itu yang dapat positif tu. Yang ni pun sama. Kita ganti sampai sini kita akan dapat 1 over 0. Tapi dia negatif ke positif. Ambillah satu nilai ke kiri. Mungkin kita boleh ambil 0.9. 0.9 masuk dekat sini, jawapan dia negatif. Okay. Kemudian kita tengok limit kiri, kalau kita gunakan formula ni, limit kiri dengan kanan tak sama. So kesimpulan dia, kalau kita nak bincang limit, the limit does not exist. Sebab tak sama. Therefore fx is not differentiable. Differentiable at x equals to 1. So ingat bila kita jumpa perkataan ni, cara nak buat dia mesti menggunakan formula ni. Mesti menggunakan formula first principle, kira kanan dengan kiri. Kalau sama maka differentiable. Kalau tak sama maka not differentiable. Okay, contoh yang keempat. Okey, ni sepatutnya soalan ni dia mesti nyatakan by using first principle. Sepatutnya. Dia tak boleh macam ni je. Dia mesti ada, nanti kamu tambah sikit kat sini. Find a prime a. Ni kamu tambah sikit ayat kat sini. By using, tambah sikit, by using first principle. First principle. Dia kena sebut ni, baru kita boleh gunakan formula ni. Okay. By using first principle. Dia mesti ada tambahan. Kamu tambah sikit dekat nota apa. Okey, jadi kita gunalah formula. Disebabkan kita nak cari first derivative, tapi kita fokuskan pada satu titik. Kalau pada satu titik, maka kita mesti gunakan x approaches to 2.
Yang first principle ni ada dua formula. Yang pertama tadi kita gunakan limit h approaches to 0. Itu kalau kita nyatakan kita nak fokuskan pada satu titik umum, maka gunakan h approaches to 0. Satu. Yang kedua, kalau kita fokuskan pada satu titik, mesti gunakan formula yang kedua. Inilah formula yang kedua tu maksudnya yang ni lah. Limit pada nilai x, bukan pada nilai h. Pada nilai x. X. Ini kalau kita bincang AA lah. Fx plus minus Fa over x minus A. Okay. Ini semua formula yang ni lah ni. Kalau kita bincang dua, maksudnya Fx subtract to F2 divided by x minus 2. Ni formula ni. Kemudian Fx kita yang asal adalah yang ni. So ikut je. Kemudian function yang kedua, kita gunakan yang sama tapi gantikan x tu dengan 2. So dapat yang ni. So proses sampailah kita boleh cancel atas dan bawah dengan cara factorize. Ni boleh cancel. Bila dah habis, baru kita masukkan nilai 2. So jawapan dia 12. Okay. So ingat, first principle ada dua formula. Okey, contoh yang kedua sama juga. Pada nilai 3, so kita gunakan limit x approaches to 3. Yang ni tak payahlah kita buat 3 kiri 3 kanan. Itu kalau kita nak show differentiable. Sekarang bukan nak show, kita nak dapatkan f prime. Sama juga kita akan gunakan function asal ni, yang ni. Kemudian function kalau ganti 3. Kemudian bila kita nak kira limit, kita nampak je bentuk square root, mesti multiply by conjugate. Conjugate berdasarkan yang ada square root. Okay, so guna peraturan tadi. Kalau kita dah ada conjugate, yang pertama ni kuasa 2 hilang square root. Tolak yang kedua kuasa 2, so dapat tolak 4. Yang di bawah ni tak berubah. Dan proses sampai kita boleh cancel atas bawah. Pastikan boleh cancel atas bawah. Saya kan? So dapatlah 1/4 dan seterusnya. Okay. Ni yang situ kamu tengok je lah. Saya nak teruskan 9.2. Jadi 9.1 ni sebenarnya kalau kita nak cari differentiation, kita nak cari first derivative, kita mesti gunakan limit. Asalnya kaedah dia menggunakan limit asalnya. Kemudian 9.2 ni, yang ini kita nak differentiate terus. Tak payah nak guna limit lagi dah. Okay? Jadi kalau katakan soalan given fx, find the first derivative. Terus kita differentiate terus. Sebab dia tak menggunakan, dia tak sebut find the derivative by using first principle. Dia tak sebut yang tu. Maka kita boleh gunakan 9.2 ni. Okay? So banyaklah dia punya peraturan dia. Basic rule, sum rule, product rule, quotient rule, chain rule, power rule, macam-macam. Okay, macam tu lah. Itu kalau kamu refer pada nota muka 130. Macam tu lah. Banyak tu. Okay. Ini kita ambil 9.2. Saya bagi ringkasan. Kamu hafal yang ni je. Rule of, sebahagiannya kamu dah belajar masa di sekolah. Differentiation. Okay, yang pertama. Ini kalau kita nak differentiate. Saya ambil nombor je. Saya bagi contoh je. Katakan x kuasa 10. Contoh. Bagaimana cara kita nak dapatkan first derivative? Dia sebenarnya mudah je. Kalau kita dapatkan first derivative, kita turunkan kuasa. Turunkan kuasa, kemudian x ni kita ambil kuasa yang baru. Kuasa yang baru mesti kurang 1. Jadi setiap kali kita nak differentiate, inilah caranya. Kalau ada kuasa, turunkan kuasa. Kemudian tolak 1 daripada kuasa. So 10x kuasa 9. Okay. Ini terus jawapan. Yang kedua. Kalau kita jumpa fx equals to contoh lain. Katakan kita ada nombor kat sebelah ni. Kita ada nombor. Sebenarnya differentiation ni, kalau kita tengok, sebenarnya differentiation kita akan fokuskan kepada x saja. Kalau nak ikutkan kita, 3 ni tak terlibat. 3 ni tak terlibat. Dia sebenarnya, 3 ni salin. Dia tak terlibat.
kita fokuskan untuk X kuasa 10. Itu yang kita gunakan 10 X kuasa 9. Tetapi jawapan akhir dia kita akan darab 30 X kuasa 9. Jadi kalau kita dah mahir, terus kita turunkan kuasa, tengok ada nombor tak? Kalau ada nombor sebelah dia, terus 10 darab 3. So 30 dan kuasa akan kurang 1. Okay. Yang ketiga, kalau kita ada function tetapi sebelah dia, katakan saya ambil 3x je. Yang tadi x kuasa 10, x kuasa 5 boleh guna cara 1 dan 2. Kalau macam ni, jadi kalau kita nak differentiate, kita ambil nombor sebelah je. Maksudnya kalau kita tengok function tu hanya ada x saja. So kita buang je x tu. So kita ambil nombor je, 3. Okey. Macam mana setakat ni? Okey tak? Okay, sir. Boleh? Okey, katakan function kita nombor je. Kita nak cari first derivative. Terus kalau nombor je 0. Ni sama di sekolah. So kamu ingat peraturan 1, 2, 3, 4. Jadi sepanjang kita nak differentiate ni, kita gunakan peraturan 1 hingga 4. Kalau differentiate constant 0. Differentiate hanya satu je x, x kuasa 1. Maka tinggalkan nombor je. Buang je x. Itu ringkasan untuk 9.2. Okey, contoh 5. Okey, kita tengok sini. Okey, untuk jawapan A ni, ini adalah constant kan? So apa jawapan dia kalau kita differentiate? Jawapan dia berapa? Gunakan nota 1 hingga 4 tadi. So jawapan dia berapa? Seorang jawab? Kosong. Sebab tadi guna peraturan nombor 4. Okey, kemudian kalau kita nak differentiate ni, ingat bila kita differentiate, kita mesti jadikan dia dalam bentuk kuasa. Mesti dalam bentuk kuasa. Baru kita gunakan nota yang saya tadi. Gunakan kuasa. Okey. Jadi untuk soalan B ni, selalunya kamu tukar fx. Sepatutnya kamu kena tukar dalam bentuk x tambah 1 kuasa setengah. Sepatutnya macam tu. Kemudian kita gunalah peraturan biasa tu. Kalau ada kuasa, kita akan turunkan kuasa. Okey, sekejap ya. Kita turunkan kuasa sama dengan nota nombor 1. Turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru kurang 1. So itu jawapan dia. Jadi begini. Sir, bukan Turunkan. power dia sepatutnya negatif ke? Oh, negatif patutnya. Betul tak? Negatif. So negatif 3/2. Boleh? Kita turunkan kuasa. Negatif ni sebab asalnya square root ni dia berada di bawah. Bila kita bawa naik ke atas, dia adalah kuasa negatif setengah. Kalau square root tu berada di atas, kuasa positif setengah. So turunkan kuasa. Kemudian ni kuasa yang baru ni kena tolak 1 daripada yang asal. So tolak setengah, tolak 1. Dapat negatif 3/2. Nak tinggalkan jawapan kat sini pun betul. Diterima. Okay. Ataupun kalau rajin, tukar lagi, permudahkan. 1/2. Turunkan dia ke bawah, boleh juga. Tak ada masalah, sama. Okey? So tinggal yang atas ataupun yang bawah. Okay, itu untuk B. Okey, untuk C pula. Okey, untuk C. Okey, kadang-kadang soalan dia bukan satu sebutan. Yang nota saya tadi, saya bayangkan soalan tu satu sebutan. Jadi kita akan differentiate satu persatu. Okay, jadi untuk soalan C ni, ini saya differentiate terus ya. Differentiate terus. Okay. Jadi kalau kita differentiate yang pertama, 3/2 turunkan. Kita akan dapat 3/2 darab 5. Dapat 15/2. Kuasa yang baru, 3/2 tolak 1. Kita akan dapat X kuasa setengah. Kemudian untuk yang kedua, yang ini jangan differentiate. Sebab dia mesti tukar dalam bentuk indeks. So negatif 6. X kuasa negatif 2. Kita differentiate daripada sini.
Turunkan kuasa. So negatif 2 darab negatif 6. Dapat positif 12. Kuasa yang baru. Tolak 1 daripada yang asal. Dapat negatif 3. Okay. Kemudian sebutan yang seterusnya. Yang ni. Kita tak boleh differentiate ni. Pastikan tukar dalam bentuk indeks dulu. So dah jadi yang ni baru differentiate. So cara dia turunkan kuasa. Jadi setengah darab 3. 3/2. Kuasa yang baru. Daripada setengah tolak 1. So dapat negatif 1/2. Kemudian kita permudahkan. Okay, kita permudahkan ini 15/2. 15/2 X kuasa setengah. Kemudian yang ini saya kalau nak jadikan kuasa dia sebagai kuasa positif. So kita boleh ubah jawapan ni. 2X kuasa setengah. Kuasa setengah ni boleh buat dalam bentuk square root pun boleh. Okay. Nak biarkan macam ni boleh ataupun yang ni tukar dalam bentuk square root of X. Sebelum differentiate ubah dulu. Okay, yang mana yang di bawah naikkan ke atas. Yang ni kekal. Okay, yang ni pun kekal. Okay, jadi sebelum kita differentiate, selalunya pastikan dia semua dalam bentuk indeks. Kita differentiate. Yang ni akan dapat berapa ni? Ini dapat berapa? Turunkan kuasa. Negatif 24. Negatif 24. Kuasa yang baru berapa? X negatif 5. Ya betul. X negatif 5. Okay. Sebab kita tolak 1 daripada kuasa yang asal. Okey, yang ini turunkan kuasa. 1/3. Kuasa yang baru berapa? 1/3 tolak 1. Negatif 2/3. Ya, negatif 2/3. Selesai. Seterusnya, turunkan kuasa 4 ni. Kita akan dapat berapa? 12. Darab dengan 3. 12. Kuasa yang baru berapa? X kuasa 3. X. Kuasa 3. Differentiate constant dapat apa? Kosong. Kosong. Ya, dah tak payah tulis. Itulah kita punya jawapan. Dari segi jalan kerja inilah. Tapi kalau katakan kamu nak permudahkan lagi, pastikan jawapan X tu mesti kuasa positif. Tambah 1/3 X kuasa 2/3. Tolak 12 X kuasa 3. So macam tu lah.